Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu kerana menerima undangan Assalamualaikum. untuk menginterview Cikgu pada malam ni. Nama saya Nur Syahin Azmi binti Azman dan ini adalah keenam ahli kumpulan saya iaitu Nurul Nafisa, Munirah Mokhtar, Maisara, Siti Aisyah Nazri dan Sri Durga. So topik kami adalah berkaitan peradaban majmuk di Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan beberapa soalan peribadi tentang latar belakang cikgu. Soalan pertama ialah, boleh tak cikgu kenalkan sedikit tentang diri cikgu? Okey, terima kasih Azwin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam. Okey, nama saya Cikgu Khalid. Cikgu tak boleh panggil cikgu lah, pencen ya. Khalid bin Syekh Muhammad. Berasal daripada Temeloh, lahir di Mentakap hampir 60 tahun yang lepas. So tahun depan saya 60, saya jadi warga emas, semua separuh. Ya, tiket separuh, tengok wayang pun separuh, semua separuh dah. Alhamdulillah. Kalau umur panjang lah. Jadi saya dibesarkan kebanyakannya di daerah Temeloh lah. Ya. Mentakap ni sebab kahwin dengan orang Mentakap, duduk Mentakap. Kalau tak kahwin Mentakap, tak duduk Mentakap. Ya. Jadi saya bermula sekolah di Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia tahun 70 sehingga 1975, darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian berpindah ke sekolah menengah Jalan Bahagia. Sekarang ni Sekolah Menengah Sri Bahagia. Ya, tahun 76 hingga tahun 80. Lepas tu jadi penganggur selama 6 tahun. 6 tahun ke 7 tahun. Habis sekolah tahun 80, macam-macam kerja. Ya, perjalanan hidup macam-macam lah. Pergi tempat orang semua bekerja. Akhirnya alhamdulillah pada tahun 1987 saya diterima masuk ke Maktab Perguruan Lembah Pantai Kuala Lumpur. Itu pun dengan pertolongan Perdana Menteri sekarang ni. Ya, ini cerita benar ni. Idea dia masa dia jadi Menteri Pendidikan. Dia tengok cikgu ramai perempuan. 70-30. Ya. Sampai sekarang pun kalau tengok cikgu ramai perempuan, betul tak? So dia buka pada masa tu kredit cukup lah. Cuma ada beberapa subjek yang patut dia jadi teras untuk masuk maktab diketepikan. Ya, contohnya macam matematik, dia nak lulus saja, tak nak kredit. So saya memang tak lulus matematik, malas. Ya. Jadi dia ambil ramai orang lelaki jadi cikgu. Masa tu 70 lelaki, masa zaman saya tu 30% adalah perempuan. So kelas saya tu maknanya daripada 30 tu 3 orang sahaja perempuan. Yang lain semua lelaki. Dan yang banyaknya otai-otai, yang dah tua-tua. Ya, masuk maktab umur 24, ada yang 25, ada yang 27 pun ada. Ya, itu maksudnya idea-idea orang yang ada dia punya ciri-ciri sebagai pemimpin lah. Jadi saya berterima kasih sebab dia saya jadi cikgu. Sampai tahun tu kemudian saya mengajar di sekolah rendah SK Caruk Kuting 5 tahun. Kemudian ditukar ke Kampung Tengah 7 tahun. Kemudian semasa di Kampung Tengah saya mengikuti pengajian jarak jauh, ijazah sarjana muda psikologi dan komunikasi di UKM. Ya, dan masuk setahun lah sebab dia 3+1. Ya. Tapi nak masuk tu kena ada STP lah. Dia wajib masuk tu kena ada STP. So saya belajar STP, kemudian saya lulus, ambil ijazah pertama, kemudian saya ditukarkan lagi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Temeloh dekat PPD Temeloh selama 5 tahun juga. Kemudian saya sambung belajar lagi setahun setengah di UiTM. Saya ambil master dalam sains sukan dan rekreasi. Ya, itulah sampai masa tu umur dah 46 dah. Ada pun tawaran buat PhD, saya tak larat dah. Saya undur dirilah. Pensyarah tu suruh saya jadi ambil PhD, dia nak jadi saya punya mentor. Ya, seorang
berketurunan Sikh. Ya, berketurunan Sikh, dia pensyarah saya, dia kata, Khalid, you ambil PhD. Saya jadi you punya supervisor. Tapi saya rasa saya tak larat dah. Sebab mungkin orang lain boleh, saya rasa dah 46, tak ada dah. Ya. Saya kata stop sampai situ sajalah. Ya. Berkali-kali dia telefon saya, dia pujuk saya. Ya. Masa tu dia suruh buat di UM lah. Dia timbalan dekan Sains Sukan di Universiti Melaya. Rasanya dah pencen lah. Ya, sebab dia tua setahun daripada saya. Itulah kemudian saya mengajar di SMK Mentakap sehinggalah saya pencen. Dan Mentakap saya mengajar pengajian AM. Ya, saya mengajar pengajian AM ni selama dalam 14 tahun lah daripada SMKT sampailah ke tu. So saya berkhidmat 31 tahun 6 bulan. Pencen masa COVID kerana tak nak buat macam ni lah, macam ni. Buat Google Meet benda tu. Malas sebab ada masalah dengan penglihatan lah. Ya, sebab saya tak boleh lama-lama dengan komputer ni. Sebab tu saya memang tak ada. Last bila saya habis je pula pencen je, saya ambil semua barang-barang saya, komputer-komputer saya beri ke orang je. Sebab Azwin tak minta, saya tak bagilah. Kalau Azwin minta, saya bagilah gitu. Saya pun tutup buku, tapi ya, demi belajar ni kita belajar sampai ke akhir hayat kita. Non stop sebenarnya belajar ni sehingga kita dijemput oleh Ilahi, itu habis berhenti kita belajar. So macam-macam lah yang berlaku sepanjang tu. Dari segi anugerah saya tak ada lah banyak sangat anugerah, ya. Tapi anugerah yang paling penting ialah anak murid saya berjaya. Itu yang paling penting. Tak kira sama ada dia pergi universiti atau tak pergi, yang penting dia berjaya lah. Alhamdulillah setakat ini ramai yang jumpa saya. Bukan mana dia kerana dia jadi itu jadi dah. Dia jumpa saya, dia tegur. Itu kadang-kadang kita tak ingat dah. Cikgu mungkin tak berubah, tapi pelajar dia tu. Terutama yang pelajar sekolah rendah, bila dia masuk pergi dah tua, kita tak. So saya kena minta dia perkenalkan diri. Tahun bila saya ajar dia, barulah saya boleh recall. Lambat, orang tua ni lambat sikit recall. Komputer dia dah slow dah. Bateri dia pun tak pakai lithium, dia pakai bateri lama Everready dulu. Okey, itulah sejarah saya. Selama 31 tahun 6 bulan. Maknanya cikgu masih tinggal di Mentakak lah. Cikgu tak balik ke tempat lahir cikgu, dia Temeloh lah akhirnya. Dah lah, sebab dah tu. Itu pun saya ada 2 rumah ni. Ini saya duduk rumah kampung menunggu banjir. Sebab rumah kampung ada banjir. Nanti dapat duit kalau banjir. Dapat 1,000 dapat tu. Baru ni rumah saya kena, saya dapat peti ais, saya dapat mesin basuh. Rumah saya kena banjir tahun lepas. Naik dalam rumah je lah, dalam sekaki lebih. Anak saya memang suka banjir. Okey. Okey cikgu, soalan terakhir berkaitan soalan peribadi adalah apakah harapan cikgu sebagai tenaga pengajar tentang etika dan peradaban majmuk di Malaysia? Tentang subjek etika dan peradaban majmuk di Malaysia. Baik, saya dulu bersekolah di Sekolah Jalan Bahagia dan sekolah tu ramai pelajar Cina juga dengan pelajar India, ya. Jadi hubungan kami sangat akrab sebab kami kadang-kadang ponteng sekolah pergi mandi sungai sama-sama. Dan sehingga hari ini pun masih lagi berjumpa, kita orang buat Irinium ada 76 orang yang masih hidup. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi kita tak ada isu rasis, isu perkauman, tak ada sebenarnya pada bagi diri kami. Sebab kita kadang-kadang kita tengok tu, dan saya pun heran lah bila bila mengajar dia jadi macam satu tu, mana budak Cina duduk dengan Cina, budak India duduk dengan India, budak Melayu duduk dengan Melayu. Sama kita orang tak ada. Makan sama-sama, kantin sama-sama, main sama-sama, sehingga hari ini pun sama-sama. Tapi ramai dah tak ada dah, yang dah sebab umur dah 60 ni. Dan pelajar Cina pun dia biasanya kalau pergi sekolah menengah ni dia tua setahun lah sebab dia masuk remove, kelas peralihan. Dulu semua pelajar Cina kena remove, sekarang ni tak adalah dia pilih mana yang tak gagal tu. Dan saya memang saya pun tak tahulah apa nak kata sebab sekarang macam jadi satu rasis, sedangkan
kita duduk satu negara, ya. Semua ada IC, ya. Jadi bila saya tanya macam-macam dia orang cakap, jadi saya betul kalau benda ni. Sebenarnya kadang-kadang silap-silapnya, kadang bukan kita kata tu orang Melayu pun resis juga, ya. Orang Cina pun ada yang resis, ya. Orang India ada kurang sikit. Cakap terus terang lah, bukan kerana ada siapa ni dalam ni tak. Dia kurang sikit. Tapi Cina dengan India dengan Melayu memang tu resis perkauman kuat, ya. Tapi ada certain player, tapi bagi kami masa belajar sampai hari ni tak ada. Jumpa bersama berpeluk-peluk benda memang biasa. Laki-laki lah, bukan perempuan. Laki-laki memang kita memang tu. Kita buat reunion pun 2 tahun sekali. Ya, baru panggil. Ya, semua-semua ada yang datuk, ada yang datin, ada yang tu profesor benda semua. Tapi bila kita masuk dalam perjumpaan tu, kita buka topi lah. Tahu buka topi? Mana title tinggal di luar. Dalam tu kita panggil nama-nama kita masa di sekolah. Kalau Zarina kita panggil Ina, kalau Subara kita panggil Subra je, macam tu je. Kita tak ada dah. Ada yang datuk, ada yang pangkat besar jadi apa ketua setiausaha benda semua tu kementerian. Kan kita masuk kita buang topi letak luar, dalam tu tak ada lah. Nanti kita jadi macam satu janggal lah. Nak berinteraksi macam tu panggil datuk datin. Sebab dalam Facebook, dalam WhatsApp pun saya kata kalau nak pakai nama title dating tak payah keluar lah. Tapi dia orang ni sebenarnya tak ada benda yang orang lain ni yang buat ni, ya. Panggil doktor lah, panggil itulah. Tapi bagi saya kita sebab buka satu WhatsApp ni kita sama. Ya, dalam bidang pendidikan pun macam itu. Macam bila saya mengajar pun saya tak fikir itu Cina, itu India, tak ada. Dia semua anak murid saya, anak-anak saya. Sebab saya tanya Azwin, semua sama aja bagi saya. Tak ada lebihkan Melayu, lebihkan itu tak ada. Memang sebab itu saya dibayar gaji dan juga itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendidik. Tak kira siapa bangsa. Sebab Nabi pun dia tak berbezakan kaum-kaum, ya. Nabi sendiri. Ini pula kita pula yang membezakan. Itu yang silapnya. Jadi bagi saya pendidikan ni dia kena lain sikit lah. Sekarang ni mungkin menteri baru ni, cuma dia tidak ada pengalaman perguruan lah menteri baru ni. Tak tahulah macam mana. Menteri pertama dalam Malaysia ni perempuan. Ayah dia tu memang dulu reaktor. Ayah dia ni memang Siddiq Fazil ni memang orang kuat Habim lah. Dan kita harap perempuan mana banyak benda-benda ni kita kena buang lah. Dan kita pun dulu Kementerian Pendidikan pun pernah nak wujudkan satu platform mana untuk gabungkan semua bangsa dalam satu sekolah. Pernah dengar sekolah wawasan? Tak pernah? Tak pernah. Sekolah wawasan. Aduh. Sekolah wawasan ni mana dalam satu kawasan tu ada sekolah Cina, ada sekolah Melayu, ada sekolah India. Kalau nak tengok esok pergi ke Lurah Bilut. Kantin sama, padang sama, ya, bangunan sama, cuma pejabat pentadbiran dia yang berbeza. Dia bangunan pun sama. Yang pertama dia buat di Lurah Bilut, satu lagi di Johor. Johor pun saya tak ingat sekolah mana. Dia ada 2-3 sekolah tapi benda tu dia rasa macam gagal lah. Ya. Terima kasih Cikgu atas jawapan kepada soalan peribadi tadi. Seterusnya saya menyerahkan kepada Nur Syifa untuk menanyakan soalan yang selebihnya. Soalan seterusnya, pada pandangan Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan peradaban majmuk? Okey, peradaban majmuk ni maksudnya ialah peradab yang berteraskan berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa yang terdapat di Malaysia. Itu mana kita yang unik lah, negara Malaysia ni paling unik lah di dunia ni. Sebab banyak bangsa, sebenarnya terlalu banyak. Okey. Okey, soalan seterusnya. Pada pandangan Cikgu, apakah kemungkinan yang mengukuhkan peradaban India dan China di Malaysia selain daripada kemasukan pekerja asing dari China dan India? Okey, kalau kita tengok daripada sejarah, maknanya orang Cina dibawa oleh British, begitu juga orang India dibawa British.
untuk bekerja di Lombok BJ dan juga di ladang getah. Jadi walau bagaimanapun mereka masuk di sini, mereka juga membawa budaya mereka sendiri, terutama dari segi bahasa. Tetapi mereka juga dia nak mengukuhkan tu dia ada kadang-kadang seni banner dia, seni banner macam diterapkan dalam orang Melayu. Contoh masjid, pernah tengok masjid Cina di Kelantan kan? Jadi itu seni banner yang dibawa oleh masyarakat Cina. Begitu juga orang India, dia bawa bahasa yang mana hampir sama dengan orang Melayu. Contohnya ialah macam peti. Dia peti juga, PETTI, kita PETI. Begitu juga kedai. Kedai itu kedai. Itu yang dibawa masuk oleh. Jadi secara tak langsung kita mempelajari bahasa peradaban mereka dan juga gitu. Begitu juga dengan budaya Nyonya. Pernah dengar? Nyonya Baba. Di Melaka kan. So Nyonya Baba ni dia dah campur pula Melayu, dia pakai kain batik. Jadi saya tak langsung peradaban mereka tak hilang tak hilang di Malaysia. Okey, tu. Okey cikgu, untuk soalan yang seterusnya, selain daripada langkah sukar zaman protosejarah, terdiri daripada boleh cikgu berikan contoh lain selain daripada langkah sukar zaman protosejarah? Yang kita tengok ialah maknanya yang berlaku di Kedah Tua. Antaranya ialah Kedah Tua. Jadi Kedah dekat dengan kalau tak salah saya, dia ada buat artifak ataupun arkeologi yang menunjukkan makna zaman sebelum Malaysia wujud lagi. Sebelum itu, makna dah ada manusia di zaman dahulu. Contohnya Kedah Tua lah. Okey. Okey, soalan seterusnya, selain daripada rakyat, apakah elemen lain dalam mewujudkan sebuah negara? Okey, sebuah negara ni ialah yang pertama dia ada wilayah. Ada wilayah yang tertentu. Kemudian dia ada sempadan yang tertentu. Kalau tak ada wilayah tapi tak ada sempadan pun tak jadi negara lah. Maknanya dia tu. Kemudian dia ada orang yang duduk dalam tu. Maksudnya ada rakyat yang berduduki kawasan tu. Kalau tak ada rakyat, dia tak jadi satu negara lah. Negara ni perlukan rakyat. Okey, seterusnya. Pada pendapat cikgu, apa yang dimaksudkan negara? Okey, negara ni dia ada dua lah. Satu negara, kemudian satu negara yang berdaulat. Negara yang sebenarnya ialah ada sempadan. Kemudian negara yang berdaulat dia ada kemerdekaan. Ada negara yang tak merdeka, betul? Boleh bagi saya contoh apa negara yang tak merdeka lagi sampai hari ini? Dia ada negara tu. Contohnya Palestin. Israel itu dia bukan sebuah negara. Israel bukan sebuah negara sebab dia menduduki tanah Palestin. Sampai sekarang pun dia tidak diiktiraf kebanyakan negara. Yang banyak yang iktiraf ialah negara Amerika sajalah. Negara lain dia tidak iktiraf. Sebab bila dia nak iktirafkan Palestin, Israel kena terima Palestin itu sebagai satu negara juga. Jadi dia tidak nak. Kemudian dia ada corak pemerintahan, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tu tak kiralah sama ada secara diktator atau demokrasi, ataupun kerajaan yang sistem beraja. Dia ada tiga lah, sistem beraja. Itu makna negara. Okey, Soalan seterusnya, pada pendapat cikgu pula, apa yang dimaksudkan etos nasional? Okey, etos maksudnya ialah etos nasional ialah ciri-ciri unit masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu tu dengan individu lain. Jadi dia mengikat itu melalui perkongsian nilai, perasaan, semangat, kepercayaan dan identiti bersama.
Itu maksudnya. Maknanya dia saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, soalan seterusnya, apakah akta atau undang-undang yang digunakan pakai untuk melindungi unsur-unsur tradisi? Okey, kalau kita ikut perlembagaan Malaysia ni dia ada 15 bahagian ya. Salah satunya ialah kebebasan diri. Ya, kebebasan diri maknanya kita boleh buat apa saja suka, tetapi ada satu akta yang mana dia akan melindungi pula. Iaitu akta hasutan. Sebab kalau saya cerita yang tadi, kita ada berbagai kaum. So kaum ini akan menghasut kaum ini akan menghasut. Jadi akta hasutan ini ialah rentitan daripada dia tahun 1948. Sebenarnya ada satu lagi sebelum itu ialah Ordinan Darurat. Ordinan Darurat, tapi Ordinan Darurat ni telah dihapuskan, ditukar kepada Akta Hasutan 1948. Okey, soalan seterusnya. Boleh cikgu ceritakan tentang 3 pembentukan peradaban majmuk dekat Malaysia? Okey, 3 peradaban yang ketara ialah 3 ya. Pertama ialah peradaban Cina, kemudian peradaban India dan juga peradaban Inggeris. Sebab Inggeris ni dia yang menjajah kita ya daripada tahun 1786 sehinggalah 1957. So dia nak tak nak dia terpaksa bawa peradaban tu ada lagi ya. Contoh-contohnya ialah bangunan-bangunan, jalan-jalan, masih ada lagi nama-nama Inggeris yang terdapat di Malaysia. Okey. Okey, bagi cikgu, apakah maksud kewarganegaraan pada pandangan apakah maksud kewarganegaraan? Kewarganegaraan ni maksudnya seseorang individu itu diterima ya di dalam negara di dalam sesebuah negara. Tapi di Malaysia ni dia ada empat cara kita nak jadi warga negara. Ya, macam kamu tu yang kamu semua ni adalah yang pertama, iaitu secara pendaftaran, mana lahir di Malaysia. Ya, yang lahir di Malaysia tu. Sekarang ni macam ada satu kes yang tengah dihebat di Mahkamah Tinggi ialah macam mana orang perempuan yang melahirkan anak, orang perempuan Malaysia lahirkan anak di luar negara, dia nak dapat status warga negara. Sebab status warga negara berdasarkan kepada lelaki. Mana-mana dalam dunia kebanyakannya mostly 90% warga negara pada lelaki, bukan pada perempuan. Faham tak? Kalau macam kata di Malaysia, kalau katalah dia boleh pada lelaki, pada perempuan, habislah. Sebab semua kahwin dengan orang luar, orang negro, kahwin dengan orang Bangla, kahwin dengan dia. Jadi anak tu automatik dia akan jadi warga negara. So sebab itu warga negara ini dia akan pada lelaki. Contoh kalau orang lelaki ni dia kahwin dengan orang putih, orang Inggeris, anak tu sah warga negara Malaysia. Orang lelaki warga negara Malaysia dia kahwin dengan orang kata Argentina, jadi anak yang lahir itu automatik dia jadi warga negara Malaysia. Tapi kalau mak dia orang Malaysia, bapa dia orang Argentina, anak dia tak dapat. Ya, tapi itu sekarang ni tengah mereka tengah pergi pada Mahkamah Persekutuan. So warga negara ni bukan satu benda yang main-main dia satu benda yang sangat sensitif jugalah ya. Okey. Okey, untuk soalan terakhir, bolehkah cikgu berikan satu ciri-ciri negara bangsa? Okey, negara bangsa maksudnya negara dan bangsa. Kalau di Malaysia ni negara bangsa kita
kita berpegang kepada negara kita yang utuh lah. Tetapi di Malaysia ni dia tidak menjadi sangat negara bangsa ni. Sebab kita masih lagi ada etnik-etnik yang berpegang macam peradaban tadilah. Ya. Tapi yang paling nyata kalau kita tengok Indonesia. Indonesia dia ada banyak suku, dia ada banyak tu. Tetapi dia bila kamu tanya, kamu pergi Indonesia, kamu tanya, kamu bangsa apa? Saya bangsa Indonesia. Ya. Dan bahasa dia melambangkan bahasa Indonesia. Kawan saya pergi masa kita orang pergi melancong ke Indonesia, ada cikgu India, dia cuba bercakap India dengan orang India di sana. Orang India tu tak pandai bercakap India. Dia bercakap Indonesia. Kalau kamu tengok begitu je, kita pergi sana kita kadang pelik tengok Cina. Cina sama Cina lah di Indonesia bersembang, berborak di kedai makan, dia bercakap bahasa Indonesia. Dia tak cakap bahasa Cina. Macam kamu tengok cerita tu lah. TV cerita Indonesia tu. So negara bangsa kita tidak berapa menjadi sebenarnya. Tak tahulah, mungkin kata orang kita kena hapuskan sekolah ini bukan mana tu, mungkin kita kena ada satu pendidikan yang satu saja. Ya, di Indonesia satu saja, tidak ada pendidikan sekolah Cina, tak ada sekolah India, tak ada sekolah Inggeris. Dia hanya satu sekolah Indonesia saja. Ya. So kita bangsa kita kena peganglah, walau bagaimanapun kita kena berpeganglah negara kita. Walau apa terjadi, kita sebagai bangsa Malaysia kita mesti menyokong makna kerajaan yang ada sekarang, iaitu government of the day. Itu kena ada prinsip kita, government of the day. Soal parti itu soal lain, itu di luar tu. Tapi bila kita dah diperintah oleh orang ni, kita kena ikutlah. Kita jangan jadi pengkhianat, jangan jadi petualang. Jadi esok kamu akan dikatakan derhaka kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong dan juga kepada pemerintahan. Okey. Okey cikgu, terima kasih atas segala penerangan. Saya rasa kita pun dah sampai di akhir interview ini. Apakah mungkin cikgu ada kata-kata terakhir ataupun ucapan yang mungkin daripada pandangan cikgu sendiri tentang tajuk kita orang ni, iaitu peradaban majmuk di Malaysia? Sebenarnya peradaban manusia ni dia banyak sebenarnya ya. Kalau ikut kita belajar daripada zaman sebelum Masihi, selepas Masihi, zaman Jahiliah, zaman pembaharuan, Renaissance, semuanya ya. Peradaban ini dia sentiasa berubah ya. Dia boleh berubah ya. Tetapi kalau benda ni dia utuh daripada macam bahasa dia payah sikit nak berubah lah ya. Kalau itu peradaban ni, kita bukan kerana peradaban ni kita hanya pada percakapan, sebenarnya dia daripada bahasa, nilai, estetika, jati diri, kemudian dia juga daripada sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Ya, sebenarnya itu sejarah, tapi sekarang masalahnya pelajar tak minat sejarah. Dia tak minat sejarah. Sebenarnya sejarah tu mencerminkan benda tu benar-benar berlaku. Ya, bukan dibuat-buat. Ya. Contoh kita tengok macam tadi zaman Perotos Sejarah Kedah Tua. Benda tu benar berlaku sebab dia ada peninggalan dia. Ya. Dia ada tempat-tempat, ada monumen dia, ya, ada benda-benda macam yang pertama dulu macam kita tengok kalau kamu belajar dulu ialah macam peradaban masyarakat asli di Sarawak. Gua Niah, pernah tengok? Gua Niah. Dulu mesti ada dalam sejarah dia ada Gua Niah. Mana zaman dulu orang tu dia menceritakan keadaan dia melalui lukisan-lukisan di dalam gua, di dinding-dinding. Mereka tak boleh nak bercakap itu betul macam baca kita. Kalau dia boleh baca tulis macam kita tak senanglah. Dia boleh buat karangan pula. Tapi melalui lukisan, dia tunjuk macam mana generasi ni berlaku, apa yang berlaku ni. So itu yang berlaku dalam peradaban. Sebenarnya kalau kamu nak belajar peradaban ni, dia memang satu benda yang kita kena kaji secara mendalam lah. Cuma masalah dia banyakkan peradaban ni dia banyak dalam bahasa Inggeris. Buku-buku dia banyak dalam bahasa Inggeris. Itu masalah dia. Tapi ada terjemahan-terjemahan dia lah. Sebab saya dulu pun masa saya belajar
komunikasi, kita orang pun belajar peradaban juga, ya. Macam mana cara orang ni adab-adab dia, orang Cina contoh nak kahwin macam mana, ya, orang India nak kahwin macam mana, ya. Kena jumpa nenek moyang benda macam orang. Tapi yang Melayu ni dia lain sikit, sebab Melayu ni dia ada dua, satu sebab satu adat, satu agama, ya. Adat ni sekarang ni kayak masalahnya banyak lebihkan adat pada agama, itu masalah dia, ya. Yang penting ada agama, cuma adat tu sampai kadang-kadang berkelahi lah, ya, mengikut adat, ya. Tapi sebenarnya adat tu boleh selagi dia tidak bercanggah dengan agama, ya. Selagi tak bercanggah teruskan, tapi kalau bercanggah kita tinggalkan adat, kita ambil yang agama saja, ya. Dan peradaban ini dia satu benda yang unik lah, ya. Sebab itu masa kamu bujang ada masa pergi melawat tempat-tempat orang, ya. Saya dah pergi Angkor Wat, saya dah tengok, ya. Borobudur saya pun dah tengok, ya. Sebab kita dengar cerita tengok buku saja, tapi kita pergi sendiri kita baru tahu, oh macam ini keadaan dia. Tapi memang letih lah. Kalau kamu pergi backpacker, jangan pergi pakai bawa beg heret macam nak pergi shopping benda semua tu. Itu lain lah. Kalau nak pergi shopping pergi Bandung, begitu Bandung pergi shopping. Tapi kalau pergi tempat lain memang kita tengok penilaian tu. Sebab saya pergi Siam Reap, saya pergi Laos, saya pergi Kemboja, saya pergi Thailand, backpacker je, bawa beg 15 hari pergi. Habis pun tak banyak. Kalau pakai tourist guide kita terikat, ya. Jadi kita pergi sini. Tapi kamu perempuan ni susah sikit lah. Cuma boleh dalam kumpulan lah, ya. Jangan pergi seorang-seorang. Pergi seorang tak tahulah, ya. Pergi berkumpulan. Sebab kita kalau Malaysia tak ada masalah. Kalau negara luar tu, ya. Jom kita tengok benda-benda tu. Tapi kalau kita sebenarnya kita explore Malaysia je dulu, ya. Pergi Sabah Sarawak tu tengok benda-benda yang ada. Gua Miri, Miri, pergi Sabah, semua tu saya dah pergi dah, ya. Tengok pergi dengan kawan-kawan, pergi gitulah, bukan ikut tourist guide, pergi sendiri je, ya. Pergi buat bodoh je kata orang ni, cari kereta, cari benda, tengok. Tapi sebelum tu kena buat research, ya. Mana nak pergi benda ni, dan kita tengok sekarang ni banyak dalam Facebook benda macam-macam berlaku, ya. Boleh ada belajar daripada Facebook, bukan sekat tengok macam mana kita nak cari. So kalau kamu nak tengok mana peradaban itu, kita tengok di Malaysia dululah, ya. Cari yang paling banyak ialah di Melaka, ya. Di Melaka memang banyak, sebab di situ bermulanya kita dijajah, ya, sampai 400 tahun. 1511, 1641 Belanda, 1641 sampai 1786 Belanda, kemudian 1786 British, sehinggalah masuk pula lagi satu ialah Jepun, ya. Jepun 1941 sehingga 1945. So benda tu, dan banyaklah. Jepun kurang sikit, ya, dia punya pembawakan dia, sebab dia satu bangsa yang sombong lah zaman ketika itulah, ya. Jadi dia tidak ada tu. Jadi saya harap kamu semua dapatlah, ya, belajar ni. Tapi mungkin ni salah satu daripada kertas dia, kan, bukannya meja ke? Ini meja subjek ke apa? Kertas sampingan lah. Dia macam tamadun ke? Yep, macam tamadun. Dia macam tamadun. Tapi tak apalah, sebab kita bila kita pergi universiti kita belajar semualah. Kita belajar semua supaya bila orang tanya kita boleh jawab lah. Itu je masalahnya. Macam saya dulu pun gitu juga. Saya belajar tamadun juga, ya. Peradaban pun, tapi peradaban ni kita masuk sebab komunikasi, ya. Kalau kamu ambil komunikasi dia lagi itu. Tapi komunikasi lagi seronok sebab dia boleh belajar buat filem, buat surat khabar, buat cerpen, macam mana cara, ya. Jadi saya harap kamu semua berjayalah, ya. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi, ya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk jadi pemudah cara lah, ya, untuk kamu semua. Okey, terima kasih. Terima